Bertemu kembali. Hari ini sudah memasuki hari ketiga berkempen bagi pilihan raya negeri Sarawak dan rakan-rakan kami dari Sarawani sudah berkampung sebenarnya di sana lebih daripada sebulan. Tetapi saya setakat ini tidak pernah berpeluang untuk menemu bual dengan wartawan, salah seorang wartawan iaitu Hasimi Muhammad yang kalau anda sendiri saksikan beliaulah yang menemu bual Ketua Menteri Sarawak sebelum ini dan juga mengeluarkan laporan berkaitan dengan SOP PRN di sana dan banyak lagi kisah-kisah rakyat. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk mengupas cerita di sebalik berita dengan beliau. Terutama sekali Hasimi, apa khabar? Alhamdulillah sihat Faris. Okey Hasimi, mungkin pada hari ketiga ini agak awal. Mungkin untuk kita melihat pergerakan berkempen itu sendiri bagi 349 calon yang ingin mendapatkan tempat di 82 kerusi DUN. Tetapi pastinya berdasarkan pemantauan Hasimi juga bagaimana agaknya setakat ini kempen bagi PRN Sarawak baik daripada segi saluran media sosial dan juga di luar secara biasa, Hasimi. Baik, terima kasih Faris di studio. Betul, kita sebenarnya tak berkesempatan untuk bercerita ataupun berlintas langsung sepanjang saya berada di Kuching. Dan hari ini kita bawakan suasana yang berbeza sedikit. Kita berlintas langsung di dalam bilik untuk menyesuaikan juga dengan kempen-kempen untuk sempena dengan PRN 12 ini kerana kita faham memasuki hari ketiga PRN 12 Sarawak ini di mana kita dah keluarkan SOP ada yang boleh berkempen secara fizikal dan ada juga digalakkan berkempen di media sosial. Hari ini kita bawakan dalam suasana yang norma baharu menggunakan media sosial, namun seperti mana ditekankan bahawa 64 lokasi telah pun dikenal pasti berada di bawah jaringan internet yang rendah, iaitu 4G yang rendah. Jadi lokasi-lokasi tersebut dibenarkan untuk melakukan ceramah secara fizikal, secara tertutup dengan SOP yang telah pun ditetapkan, termasuk juga perlu mendapatkan permit daripada pihak PDRM, 50 kapasiti daripada 50% daripada kapasiti keluasan ataupun tidak melebihi 150 orang dan tidak lebih daripada 2 jam ataupun 10 malam. Itu antara yang dibenarkan, termasuk juga di lokasi saya membuat penamaan calon di Dong Gedong, yang mana kita sedia maklum bahawa di kerusi tersebut Tan Sri Abang Johari Topeng akan ditentang oleh 3 lagi calon dan pastinya menjadi tumpuan. Dan kalau kita bercakap mengenai kempen-kempen secara media sosial ini, berdasarkan tinjauan saya hari ini juga dan beberapa hari lepas, kita lihat calon-calon dan parti-parti yang bertanding pada PRN 12 kali ini telah pun aktif meletakkan bahan-bahan kempen mereka di laman sosial masing-masing. Maksud saya di laman sosial parti masing-masing. Ada yang telah pun meletakkan poster-poster calon-calon mereka untuk mungkin kalau melibatkan muka-muka baru. Itulah cara untuk memastikan pengundi di Sarawak ini mengenali calon-calon tersebut. Selain kita melihat juga ada yang telah pun memuat naik video-video berkaitan dengan calon-calon tertentu di laman sosial mereka, termasuk juga dengan GPS. Saya melihat sudah pun aktif di mana dan ditekankan oleh Tan Sri Abang Johari Topeng. Sudah lama GPS ini bersiap sedia untuk berdepan dengan PRN 12 Sarawak. Walaupun ketika ini saya masih belum lagi berkesempatan untuk mengikut rapat kempen Tan Sri Abang Johari di Dong Gedong, memandangkan beliau cukup padat dengan jadual-jadual beliau ketika ini juga berada di sekitar Kuching. Hari ini ada juga menghadiri majlis-majlis seperti pecah tanah di pusat penjaja di Kota Sentosa, dan malam ini juga Tan Sri Abang Johari akan menghadiri satu lagi majlis secara rasmi untuk mengumumkan manifesto GPS. Maka kita melihat kepada jadual Abang Johari ini begitu padat, dan kita media, khususnya saya yang mengikut rapat perkembangan Tan Sri Abang Johari ini, masih belum berkesempatan untuk kita turun ke Dong Gedong untuk melihat beliau berkempen. Namun kita faham jentera-jentera GPS telah mula melakukan persediaan dengan cukup rapi. Dan kalau melihat kepada rakan-rakan setugas kita juga, Syaf Syukri
yang ada ketika ini di Don Baleh dan Ketibas juga maklumkan kepada saya bahawa proses penamaan calon kempen di kawasan-kawasan tersebut berjalan dengan lancar. Beliau sendiri berulang-alik dari Baleh ke Ketibas untuk melihat pergerakan ataupun mendapatkan reaksi-reaksi khususnya dari calon yang bertanding di sana, termasuk juga dengan rakan kita Nuzuluddin Abdul Razak yang ketika ini berada di bawah asan. Yang kita melihat 5 penjuru di sana, termasuk juga dengan seorang lagi Fadilah yang berada di Lawas untuk melihat pada kerusi di Don Bukit Sari, yang mana Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Awan Tengah Ali Hassan akan berhadapan dengan 3 penjuru di sana. Selain itu, kita ada juga Azizah Alwi di Mukah yang terus membawakan perkembangan mengenai PRN dan juga kempen-kempen itu. Tapi melihat kepada calon bebas itu sendiri juga, ketika ini ada rakan-rakan kita yang cuba mendapatkan mereka, termasuk juga dengan Nuzuluddin yang berjaya mendapatkan salah seorang calon bebas itu untuk mendapatkan reaksi beliau bagaimana dalam tempoh berkempen ini, khususnya untuk menggunakan media sosial, kerana calon tersebut adalah personaliti YouTube iaitu Fadil Muhammad Isa di Don N52 Dudung, yang juga personaliti YouTube. Jadi kita melihat kepada bagaimana Muhammad Fadil ini akan menggunakan apa yang telah pun beliau gunakan selama ini iaitu laman sosial untuk menarik pengundi-pengundi di kawasan tersebut. Itu yang dapat kita ringkaskan sepanjang 3 hari sesi berkempen ini, Faris. Itu baru 3 hari, belum 2 minggu lagi, Hasimi. Kalau kita lihat juga, kalau sewaktu PRN di Melaka sebelum ini, sebenarnya ada banyak kompaun yang dikeluarkan. Boleh dikatakan hampir setiap hari pasti ada yang akan melanggar SOP yang ditetapkan oleh SPR. Dan kalau di Sarawak pula, adakah memang semuanya terkawal setakat ini, atau ada juga mungkin, Hasimi, ada laporan tentang kompaun yang telah dikeluarkan selama 3 hari berkempen ini, Hasimi? Baik, Faris, untuk kompaun berkempen setakat ini, kalau kita melihat kepada laporan daripada rakan-rakan setia kita yang berada di lapangan, masih belum ada kompaun dikeluarkan oleh pihak PDRM untuk tujuan berkempen. Namun hari ini rakan tugas kita Munirah ada menghadiri untuk sidang media Polis Diraja Malaysia di Sarawak, maklumkan bahawa ada satu kompaun telah pun dikeluarkan ketika penamaan calon, iaitu melibatkan calon bebas Don Krian Ali Biju. Tindakan melanggar SOP ketika penamaan calon melibatkan penyokong-penyokong beliau, di mana kalau saya dapat petik sedikit laporan Munirah itu, di mana Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk ID Ismail berkata pelanggaran SOP itu dilakukan oleh penyokong Ahli Parlimen Saratok pada hari penamaan 6 Disember dan beliau dikenakan kompaun RM4,000. Itu setakat ini dimaklumkan oleh pihak Polis Sarawak. Satu kompaun telah pun dikeluarkan bagi penamaan calon, dan kita percaya bahawa perkara ini akan diambil serius oleh pihak berkuasa, khususnya untuk memastikan bahawa risiko-risiko penularan jangkitan COVID-19 ini dapat dicegah dan tempoh 12 hari berkempen, di mana telah pun dikeluarkan oleh pihak SPR sendiri SOP dan garis panduan untuk mereka berkempen dan masa-masa yang telah pun ditetapkan. Tapi Faris, saya juga nak menyentuh, sepanjang saya berada di hotel yang kita menginap hari ini, juga kita lihat penggunaan kenderaan-kenderaan untuk berkempen. Kita dapat dengar pembesar suara telah pun digunakan untuk berkempen di sekitar kawasan Kuching ini. Maka kita percaya bahawa gerakan selain daripada kempen-kempen secara fizikal itu, maka inisiatif-inisiatif yang telah pun ditetapkan dalam SOP SPR itu telah pun diguna sebaik mungkin oleh mereka. Satu, untuk memastikan bahawa tiada pelanggaran SOP dan juga kesesakan berlaku ketika sesi berkempen itu, Faris. Hasimi, kita juga ingin bercakap tentang peningkatan jumlah calon yang bertanding pada kali ini. Sebenarnya kalau mungkin kita boleh menganggap ia adalah sebagai satu indikator ataupun bukti bahawa rakyat sememangnya inginkan perubahan di Sarawak itu berlaku. Jadi Hasimi melihat kepada wakil-wakil calon ini, apa agaknya yang mereka boleh fokuskan dengan apa yang Hasimi sudah dapatkan dari segi suara rakyat dan juga harapan mereka, apa agaknya bakal pemimpin ini boleh lakukan untuk rakyat-rakyat di kawasan sana, Hasimi?
Betul, Faris. Kita melihat kepada misalnya untuk PRN 12 Sarawak ini, kita melihat sehingga ada 8 saingan penjuru di Dudung misalnya. Jadi banyak pilihan oleh pengundi-pengundi di Sarawak ini untuk membuat keputusan pada PRN 12 Sarawak ini. Namun di mana saya berkesempatan dan berpeluang untuk menemu bual Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg baru-baru ini, beliau melihat senario ini sebagai satu sistem demokrasi yang memberi pilihan kepada pengundi di Sarawak ini untuk memilih ataupun beri mandat kepada wakil rakyat di kawasan masing-masing. Namun beliau menegaskan bahawa rakyat boleh menilai sejauh mana individu-individu atau calon yang bertanding ini boleh memberikan manfaat, kemajuan dan juga kebaikan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Itu yang dapat kita ringkaskan. Namun seperti mana kita melihat kepada strategi ataupun apa yang mungkin boleh ditawarkan oleh calon-calon ini, sebenarnya kita telah pun berkampung ataupun pergi menyelusuri beberapa DUN sebelum ini. Banyak sebenarnya saya dan rakan-rakan setugas telah pun masuk ke kampung. Pastinya isu pembangunan, infrastruktur, asas itu antara yang ditekankan oleh pengundi dan juga harapan kepada kebanyakan DUN-DUN yang kita lawati, agar inilah calon-calon yang perlu, inilah inspirasi atau yang perlu dipenuhi oleh calon-calon yang bakal diberikan mandat nanti. Selain kita melihat juga kepada harapan seperti peluang pekerjaan dan sebagainya, jaringan internet, selain juga di beberapa lokasi yang saya kunjungi, misalnya di Lingga saya petik ya, rumah panjang di Banting, antaranya memerlukan klinik kesihatan. Itu harapan yang disuarakan oleh penduduk di 34 rumah panjang di kawasan Banting itu. Memerlukan klinik kerana memandangkan lokasi mereka yang perlu keluar menggunakan jalan air selama 50 minit untuk ke Pekan Kecil Lingga. Itu sedikit menyukarkan kerana kalau ketiadaan klinik di kawasan mereka, khususnya pada waktu malam. Selain juga ATM di Pekan Lingga itu tiada. Kebanyakan mereka perlu ke Sri Aman, mengambil masa 50 minit lagi untuk ke Sri Aman. Itu perkara-perkara asas yang disuarakan oleh penduduk yang kita temui ya, khususnya di Dun Lingga. Selain juga suara-suara belia yang mahukan dari segi penekanan kemahiran, peluang pekerjaan dan sebagainya, termasuk juga kepada golongan wanita, Faris. Hasimi, 30 saat terakhir mungkin Hasimi boleh kongsikan ke mana lagi Hasimi pergi lepas ini untuk membuatkan tinjauan di sana, Hasimi. Baik Tumpuan, saya pastinya kita akan bergerak ke Dun Gedung kerana ketika ini masih lagi belum dapat melihat suara-suara rakyat di sana. Namun kita percaya bahawa banyak lagi isu-isu yang kita bawakan di Dun sekitar Gedung, dan juga rakan-rakan kita telah pun bergerak daripada lokasi mereka yang di penamaan calon dan menjelang juga pada hari undi awal dan juga hari pengundian pada 18 Disember ini, Faris. Baik, terima kasih Hasimi Muhammad. Beliau merupakan wartawan Esrawani yang kalau kita lihat di TV banyak kali dia ada buatkan laporan-laporan berita tentang PRN Sarawak dengan juga rakan-rakan yang lain ada di sana ketika ini. Saya kira itu saja untuk cerita jam ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.